Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Nurdin Saidi. Jadi hari ini saya akan memberi sedikit ulasan tentang pengenalan dalam bab ini. First sekali, pertamanya alam sekitar. Alam sekitar adalah satu anugerah Tuhan yang tidak mampu dinilai dengan logik akal manusia. Iaitu contoh apabila kita ingin difikirkan dengan logik akal manusia memang tidak terhingga, kerana ini adalah satu anugerah daripada Allah SWT yang sangat besar dan dihaskan untuk seluruh umat manusia di atas dunia ini. Okay, seterusnya, kehidupan sosial seperti yang saya ingin ditekankan dalam apa yang saya pelajari dalam bab ini sangat berkait rapat dengan alam sekitar. Ini kerana alam sekitar bukan sahaja diguna atau contohnya seperti diguna pakailah kan, sebab bukan saja daripada satu budaya atau satu agama atau satu jenis manusia, kerana kita terdiri daripada berbagai budaya, persefahaman lain, agama dan etnik. Dan seterusnya, alam sekitar ini merupakan tempat atau sumber tempat manusia untuk menjalankan rutin harian. Seperti dengan alam sekitar, manusia dapat bercucuk tanam dan melakukan rutin harian, aktiviti yang seperti sedia kala yang dilakukan oleh manusia pada masa kini. Apabila manusia melakukan atau berbuat sedemikian terhadap alam sekitar dengan sendirinya atau secara automatiknya akan memberi ganjaran atau memberi kesan impak yang besar terhadap umat manusia. Ini adalah kerana apa yang dikerjakan oleh manusia tersebut bukan saja sekelompok, segelintir atau secara individu, malah dalam satu kumpulan besar. Alam sekitar akan memberi satu ganjaran yang amat hebat dan tidak terhingga buat mereka kerana atas kerja keras yang mereka lakukan. Seterusnya, konsep etika. Etika adalah prinsip moral atau nilai-nilai akhlak seperti bersopan santun dalam berkelakuan baik antara manusia. Etika dalam Islam membawa maksud nilai akhlak atau prinsip moral berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Seterusnya, peradaban. Maksud peradaban pula sistem dan tahap perlembagaan sosial sesuatu bangsa, negara dan kebudayaan. Ini adalah dalam satu sudut Islam pula. Ia diambil dari bahasa Arab, iaitu umran, yang bermaksud kawasan tanah atau rumah. Seterusnya, alam sekitar juga dipinjam dalam bahasa Inggeris yang bermaksud environment, iaitu alam sekitar kan, environment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahir bin Muhammad Kamal. Hari ini saya akan menceritakan tentang konsep etika terhadap alam sekitar menurut Kristian. Yang pertama, Kristian mempunyai persepsi yang tersendiri tentang alam semesta ini, termasuklah manusia adalah dicipta oleh Tuhan, iaitu daripada tiada kepada ada. Seluruh alam semesta ini dikatakan wujud di dalam keadaan yang begitu sempurna, menunjukkan betapa teraturnya ciptaan Tuhan. Yang kedua, Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini tidak membiarkannya terabai begitu sahaja. Sebaliknya, semua yang berlaku di alam semesta ini adalah tertakluk di bawah pengawasan Tuhan. Dengan kebijaksanaan Tuhan, seluruh perjalanan alam semesta ini berlaku dengan begitu terancang sehingga wujudnya keharmonian. Manusia adalah merupakan kemuncak kepada penciptaannya. Manusia dikurniakan keistimewaannya tersendiri berbanding ciptaan Tuhan yang lain. Khususnya, keistimewaannya berkaitan dengan keintelektualan. Keistimewaan manusia itu digambarkan secara simbolik dalam Genesis sebagai bayangan pada Tuhan. Seterusnya, konsep stewardship. Stewardship adalah manusia adalah merupakan wakil Tuhan yang bertanggungjawab menguruskan seluruh ciptaan Tuhan di atas muka bumi.
Manusia bukanlah pemilik alam ini, cuma mereka diberi keizinan oleh Tuhan untuk menggunakannya bagi mendapatkan keperluan hidup mereka. Memelihara sumber alam semula jadi serta melindungi persekitaran, iaitu termasuk oleh persepsi Kristian. Berbeza dengan Hinduism dan Buddhism, Kristian melihat bahawa wujud pemisahan di antara Tuhan dan alam tabi'i. Dan yang terakhir sekali adalah Kristian mempunyai potensi mendominasikan alam tabi'i untuk mendapatkan keperluan hidup mereka dengan kedua-dua sifat. Seterusnya adalah etika terhadap alam sekitar menurut Islam. Alam sekitar merupakan ciptaan Allah yang maha sempurna. Menurut Imam Al-Ghazali, apabila kita berfikir tentang alam semesta, kita akan dapat melihat alam semesta ibarat sebuah rumah yang dilengkapi dengan segala keperluan. Langit yang tinggi ibarat atap, bumi yang terhampar luas ibarat permaidani, bintang-bintang yang bertebaran ibarat lampu dan harta. Bumi yang dijadikan penuh keindahan dan keseimbangan itu memerlukan pentadbiran berkualiti bagi memastikan kesinambungannya terpelihara. Oleh itu, manusia perlu memberikan perhatian dan tumpuan yang serius terhadap amanah yang telah diberikan oleh Allah dengan memastikan mereka mampu melaksanakan kedua tugasan ini secara sempurna tanpa mengabaikan salah satu daripadanya. Yang seterusnya adalah alam sekitar turut didefinisikan sebagai kumpulan beberapa realiti dan aspek-aspek luaran yang mana makhluk-makhluk hidup bertempat di dalamnya dan ia mempengaruhi proses kehidupan makhluk-makhluk tadi. Seterusnya, apabila individu tersebut melakukan kerosakan terhadap sumber-sumber tadi, maka wajib baginya menghilangkan kerosakan tadi demi menjaga kemaslahatan, kerana yang demikian boleh menjadi penghalang bagi hak orang lain. Proses pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar perlu direncanakan secara sistematik bagi menjamin kelangsungannya serta mengawal elemen-elemen luar yang boleh mendatangkan kemudaratan terhadap alam. Penjagaan alam sekitar memerlukan peranan secara kolektif daripada seluruh manusia dengan memastikan setiap peraturan yang boleh ditetapkan mampu dipatuhi dan dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arash bin Rustam Afandi. Saya akan menerangkan tentang etika terhadap alam sekitar menurut Hinduism dan Buddhism. Hinduism mengajar mengenai untuk menerima satu bentuk pandangan alam yang tersendiri. Menurut Hinduism, penciptaan, pemeliharaan dan pemusnahan alam semesta ini adalah ditentukan oleh satu kuasa yang maha pencipta. Seterusnya, manusia merupakan satu bahagian daripada alam semesta keseluruhannya, bukannya satu komponen yang terasing. Doktrin kesatuan wujud ataupun the unity of existence yang diterima oleh Hinduism menyatakan bahawa keseluruhan alam semesta ini adalah limpahan daripada Tuhan Brahma. Bahkan Brahma meliputi segala-galanya di dalam alam semesta ini. Seterusnya, kepercayaan tentang alam semesta sebagai limpahan daripada Tuhan Brahma mempunyai kaitan yang rapat dengan doktrin samsara di dalam ajaran Hinduism. Menurut doktrin samsara, ruh atau atman yang wujud dalam suatu kehidupan akan berpindah kepada suatu kehidupan yang lain selepas kematian. Keempat, manusia mestilah mematuhi panduan moral yang dikenali sebagai dharma di dalam kehidupan seharian mereka. Dharma sebenarnya bermaksud kedudukan yang hakiki. Beramal dengan bab dharma adalah penting bagi penganut Hinduism demi mencapai kedudukan yang hakiki bagi roh, iaitu moksha. Selain itu, tidak melakukan kekejaman terhadap yang lain. Menurut doktrin ahimsa, penganut Hinduism dilarang melakukan kekejaman terhadap pokok dan haiwan, sebagaimana juga tidak boleh bertindak sedemikian terhadap manusia. Keenam, penganutnya diajar supaya memuja pokok kerana ia merupakan simbol kepada pelbagai sifat ketuhanan. Di samping setiap pokok mempunyai dewa masing-masing yang bernama Briksa Devata. Menurut Buddhism, alam tabi'i ini adalah hidup, walaupun pada pandangan manusia ia tidak bergerak. Doktrin yang menyatakan bahawa alam tabi'i hidup turut dikaitkan dengan kepercayaan terhadap bumi dan langit sebagai ibu bapa kehidupan.
Seterusnya, alam tabi'i ini wujud dalam keadaan dinamik. Malah, semua yang ada dalam alam tabi'i ini adalah hasil daripada proses perubahan yang berterusan ataupun sampai sangkara ahikat. Dengan pengertian yang lain, tidak ada sesuatu yang di dalam alam tabi'i ini yang bersifat stabil atau statik. Sebaliknya, sentiasa berubah. Seterusnya, Buddhism mempercayai bahawa perubahan yang berlaku dalam alam tabi'i ini dipengaruhi oleh moral manusia selain daripada faktor-faktor semula jadi. Menyadari hakikat tersebut, penganutnya telah diajar supaya sentiasa berkelakuan baik untuk mengelak berlakunya perubahan alam secara besar-besaran. Keempat, Buddhism mempercayai doktrin kelahiran semula atau reincarnation. Menurut Buddhism, matlamat kehidupan ini adalah untuk mencapai peringkat nirwana, iaitu peringkat yang menghapuskan segala nafsu dan kehendak. Setelah mencapai peringkat nirwana ini, barulah tiada lagi kelahiran semula. Selain itu, tidak mengeksploitasikan sumber alam secara sewenang-wenangnya, melainkan hanya untuk keperluan hidup. Seterusnya, penganutnya diajar supaya sentiasa menumpukan usaha kepada perkara-perkara kebajikan seperti pemeliharaan alam sekitar serta sentiasa memberi kepekaan yang tinggi terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Sekian, terima kasih. Pergi ke kedai membeli bunga. Bunga dibeli cantik sekali. Alam sekitar perlu dijaga agar hidup sentiasa harmoni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf bin Muhammad Kuzi. Hari ini saya akan mengulaskan tentang kepentingan mempraktikkan etika terhadap alam sekitar. Telah umum kepada semua manusia bahawa pembangunan juga mendorong kepada berlakunya eksploitasi terhadap alam sekitar. Namun, seandainya masyarakat mempunyai ilmu dan kesedaran berkaitan nilai alam sekitar, akan lahirlah masyarakat yang mengutamakan alam sekitar meskipun dalam proses membangunkan sesuatu kawasan. Terdapat kepentingan dan kelebihan tertentu melalui penerapan nilai-nilai alam sekitar ini. Antaranya merapatkan hubungan sesama masyarakat setempat. Kedua, memupuk sikap toleransi untuk mencapai keharmonian kaum. Ketiga, membentuk kepribadian diri. Keempat, menjadi contoh rujukan kepada negara luar. Merapatkan hubungan sesama masyarakat setempat. Umum kita mengetahui bahawa aspek etika dan peradaban menjadi tunjang sahsiah seseorang individu itu. Memang tidak dinafikan sentimen ini menilai kepribadian yang berwibawa sejurus melahirkan impak positif pada persekitaran. Kepentingan etika dan peradaban dapat mendekatkan hubungan sesama masyarakat setempat tidak kira pelbagai kaum, bangsa dan maupun agama di Malaysia. Masyarakat yang harmoni adalah masyarakat yang mementingkan kesantunan dalam diri. Al-adabu fawqa ilmi. Adab di atas ilmu. Hal ini berkait dengan kata-kata orang dahulu, seseorang yang beradab tapi tidak berilmu itu lebih baik dibandingkan yang berilmu tetapi tidak beradab. Kalau kehebatan manusia diukur hanya melalui ilmunya tanpa etika, adabnya dalam menyampaikan ilmu, maka lebih baik kagum dengan iblis kerana iblis lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Iblis dikenali berilmu tanpa beradab. Begitulah sebahagian petikan yang menerangkan betapa pentingnya adab dalam jati diri seseorang. Selain itu, hubungan yang erat dapat diimplikasikan ketika mengunjung rumah saudara ketika perayaan di mana etika dan peradaban dinilai pada sesebuah keluarga itu. Sebagai contoh, tuan rumah yang menerima kunjungan perlu berpakaian sopan, menyediakan juadah mengikut kemampuan dan memberi layanan terbaik seperti membersihkan dahulu tempat untuk diduduki tetamu. Perkara ini menunjukkan bahawa tuan rumah bersedia dalam semua aspek untuk menerima tetamu.
Memupuk sikap toleransi untuk mencapai keharmonian kaum. Etika diletakkan sebagai satu tonggak utama yang setaraf dengan agama dan adat oleh tamadun. Tamadun yang terbina di awal peradaban manusia, etika dan peradaban yang penting dalam perpaduan negara kerana ianya mampu memupuk sikap toleransi dan keharmonian kaum dalam diri masyarakat negara. Pengedaran maklumat melalui media sosial yang wujud telah menunjukkan bahawa masalah perkauman merupakan isu yang berat dan mampu meruntuhkan perpaduan negara. Contohnya pada 14 Mei 2022, penembakan beramai-ramai berlaku di pasaraya Top Friendly Market di Buffalo, New York, Amerika Syarikat. 10 orang yang terbunuh dan 3 yang tercedera. Mangsa yang terlibat adalah orang Afrika Amerika, manakala penembaknya ialah orang Caucasian. Oleh sebab itu, sikap toleransi yang dipupuk melalui etika dan peradaban mampu menjurus ke arah keharmonian di antara kaum agar perpaduan negara terjamin. Janganlah kita mengikut jejak langkah negara luar yang mengalami masalah jenayah lain dan konflik akibat daripada tiadanya keharmonian kaum. Anak-anak terutamanya perlu diberikan pendedahan berkenaan etika dan peradaban daripada ibu bapa agar konsep toleransi dan keharmonian kaum dapat disemai dalam jiwa mereka daripada kecil lagi. Bab kata pepatah Melayu, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Perbezaan kaum, bangsa dan agama tidak sepatutnya menjadi batu sempadan untuk kita mencapai keharmonian kaum. Sikap toleransi boleh dipraktikkan dalam kehidupan harian kita seperti memberi makanan kepada jiran-jiran, membuat aktiviti gotong royong dan menubuhkan persatuan jiran tetangga untuk memastikan keselamatan jiran terjamin tanpa mengira bangsa, agama. Kita dapat lihat bahawa negara kita mempunyai ikatan yang kuat di antara semua kaum walaupun belum sempurna. Etika dan peradaban perlu sering ditonjolkan agar keharmonian kaum dapat dinormalisasikan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Mirza bin Abdul Aziz. Nombor matrik saya 20227777141 dari kelas RCS 1102B. Saya dari kumpulan 5. Tugas saya ialah membuat isu yang melibatkan alam sekitar. Di sini saya membuatkan 4 isu alam sekitar, iaitu isu hutan, isu air, isu udara dan isu pencemaran bunyi. Saya mulakan dengan isu hutan yang melibatkan alam sekitar. Jadi, seperti kita tahu, hutan adalah habitat semula jadi dan kawasan pembiakan dan sumber makanan utama bagi fauna. Apa yang menyebabkan hutan itu musnah iaitu aktiviti pembalakan haram yang menjadi salah satu punca kemusnahan. Selain pada itu, tiada tindakan yang keras yang dikenakan ke atas pelaku iaitu undang-undang yang lapuk oleh pihak bertanggungjawab. Seterusnya, kerajaan tidak mengambil berat dalam memelihara dan memelihara hutan. Seterusnya, saya pergi kepada isu air terhadap alam sekitar. Air ialah sumber utama bagi manusia untuk meneruskan hidup. Ada yang mengatakan manusia memerlukan 2 hingga 30 liter sehari untuk kegunaan seharian seperti memasak, mandi. Apa isu air yang melibatkan alam sekitar? Iaitu isu air yang melibatkan alam sekitar adalah daripada faktor perindustrian yang membuang sisa toksik ke dalam sungai. Selain daripada itu, kekurangan loji air untuk memproses air untuk kegunaan harian kepada rakyat. Seterusnya, isu udara terhadap alam sekitar. Isu udara terhadap alam sekitar ialah akibat daripada faktor perindustrian, iaitu melepaskan gas yang berbahaya seperti gas karbon dioksida,
selain daripada itu gas karbon monoksida, selain daripada itu juga gas klorofluorokarbon yang menyebabkan penipisan ozon. Selain daripada itu, pencemaran udara daripada kenderaan yang bermotor yang menjadi punca utama yang menyebabkan pencemaran udara di dunia yang melibatkan alam sekitar. Yang terakhir iaitu pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi berlaku apabila bunyi melebihi 80 desibel. Antara faktor lain yang menyebabkan pencemaran bunyi ialah bunyi kenderaan, bunyi deruman enjin kenderaan di jalan raya serta bunyi hon yang tiada henti yang boleh menyebabkan punca pencemaran bunyi dan boleh mengakibatkan stres, terutamanya di jalan raya yang sesak. Selain daripada itu ialah faktor pencemaran bunyi berpunca daripada aktiviti perindustrian. Okey, sekian, terima kasih. Alam sekitar adalah hal yang penting dalam kehidupan manusia. Tidak peduli agama, bangsa dan negara, sejak dunia menikmati arus kemodenan, amalan kita semula antara langkah terbaik dalam memulih dan melestarikan alam sekitar. Kita semula adalah penggunaan semula barang-barang terpakai menjadi bahan yang lain yang bermanfaat. Oleh sebab itu, hal ini amat sesuai bagi peringkat individu dalam memulih dan menyelamatkan alam sekitar. Tamsilnya, tekungan air hujan boleh digunakan sebagai air siraman untuk tumbuhan atau pokok yang ditanam di kawasan rumah. Tambahan pula, minyak masak yang telah digunakan juga dapat dikitas semula dengan menjual kepada pihak yang tertentu kerana ia boleh dikitas semula menjadi biodiesel. Belakangan ini, syarikat-syarikat pakaian seperti beg kasut telah menggunakan bahan terpakai sebagai bahan asas dalam membuat produk baharu mereka. Dengan kesedaran orang-orang besar dalam mementingkan pemeliharaan alam sekitar, sekilas dapat menjadi medium dalam menyedarkan segelintir masyarakat untuk sedar akan manfaatnya. Sumber baharu dapat dijimatkan apabila setiap bahan berkeupayaan dijadikan bahan yang berguna kepada masyarakat. Oleh hal yang demikian, bukan sahaja alam sekitar malah dapat menjadikan masyarakat yang merupakan pengguna untuk berhemat dan tidak perlu mengeluarkan wang yang banyak, tambahan pula dalam ekonomi yang meningkatkan kos sara hidup harian kita. Pada waktu yang sama, usaha-usaha yang dapat masyarakat kita capai adalah dengan sertai aktiviti-aktiviti sukarelawan membersihkan kawasan sekitar. Kita sebagai ahli masyarakat yang mahu kawasan kediaman mereka atau sebagai seorang warga negara yang tercinta mestilah sertai aktiviti-aktiviti sukarelawan gotong royong yang diajukan seperti di pantai atau di tepi sungai. Hal ini perlu diambil serius kerana ia dapat memberi impak yang besar kepada alam sekitar dan jika ia berterusan, maka kita manusia juga terkesan. Pembuangan sampah sarap ke dalam sistem pemparaitan boleh menyebabkan saluran air tersumbat yang menyumbang kepada bencana seperti banjir yang boleh mencemari dan merosakkan alam sekitar. Persis kata peribahasa, kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Hal ini demikian kerana masih terdapat sisa-sisa yang tidak sepatutnya dibuang oleh pihak yang tidak bertanggungjawab ke dalam sungai atau laut. Pemerkasaan undang-undang juga mereka endahkan. Jika insiden ini dibiarkan, hidupan akuatik dan juga sumber air akan tercemar dan terancam, menyebabkan kita kekurangan sumber tersebut. Jadi, kita haruslah menjadi ahli masyarakat yang bertanggungjawab dan menjaga alam sekitar. Seterusnya, dalam menghadapi cabaran yang melibatkan semua pihak, pihak berkuasa perlu menganjak kesedaran bagi memastikan kemajuan masyarakat yang sentiasa bergerak dari masa ke semasa. Pihak berkuasa seharusnya perkenalkan sumber tenaga yang boleh diperbaharui bagi mengelakkan alam sekitar di dalam negara kita terancam daripada industri-industri yang ada di mana ia bersiko merosakkan alam sekitar. Misalnya, tenaga solar sebagai
Misalnya, tenaga solar sebagai sumber tenaga elektrik dalam kawasan bandar perlu dikembangkan agar pergantungan perjalanan elektrik daripada sumber arang dan hidro berkurangan. Selain itu, pihak berkuasa juga perlu mengingatkan masyarakat untuk sentiasa berjimat dalam penggunaan perkakas elektrik. Hal ini kerana peningkatan jumlah penggunaan tenaga elektrik menambahkan kadar pelepasan karbon dioksida yang memberi kesan kepada perubahan iklim. Bukan itu sahaja, terdapat langkah yang efektif dengan penggalakan penggunaan pengangkutan awam seperti bas awam, LRT dan KTM komuter untuk ke tempat kerja. Hal ini untuk mengurangkan kadar penggunaan kereta atau motosikal yang menghasilkan asap yang berbahaya yang menyumbang kepada pelepasan gas rumah hijau. Assalamualaikum, nama saya Muhammad David bin Muhammad Darus. Nombor kad matrik 2022366943. Saya berasal dari kelas RCS 1102B. Saya dari kumpulan 5. Secara dasarnya, alam sekitar adalah satu elemen yang penting dalam kehidupan manusia. Manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan alam semula jadi saling berkait rapat antara satu sama lain. Jika ada di antaranya terjejas, ia akan memberi kesan ke atas kehidupan yang lain. Seperti isu-isu yang telah diterangkan, iaitu isu hutan, isu air, isu udara dan akhir sekali isu pencemaran bunyi yang melibatkan alam sekitar. Etika alam sekitar yang dilihat sesuai untuk dijadikan pegangan budaya masyarakat adalah membangun sifat tidak merosakkan alam sekitar, membangun budaya menghormati alam dan membangun tanggungjawab moral. Terdapat beberapa etika alam sekitar menurut pelbagai peradaban. Antaranya ialah etika terhadap alam sekitar menurut Kristian. Para pendukung Kristian mempercayai bahawa alam sekitar masa kini bukanlah disebabkan doktrin Judeo-Kristian. Sebaliknya berpunca daripada pemisahan sains, teknologi daripada pengaruh keagamaan. Seterusnya, etika terhadap alam sekitar menurut Buddha. Buddha mempunyai persepsi yang tersendiri terhadap tentang pandangan alam. Walaupun agama ini dilihat lebih menerima penekanan kepada persoalan moral manusia. Selain itu, etika terhadap alam sekitar menurut Hinduisme. Hinduisme adalah satu agama yang telah mengajar penganutnya untuk menerima satu bentuk pandangan alam yang tersendiri. Menurut Hinduisme, pencipta, pemeliharaan dan pemusnahan seluruh alam sekitar ini adalah ditentukan oleh suatu kuasa yang maha pencipta. Akhir sekali, etika terhadap alam sekitar. Menurut Islam, perundangan Islam telah menetapkan prinsip-prinsip pemeliharaan alam sekitar dan menjadi kewajipan setiap individu, masyarakat, kerajaan melalui agensi-agensi terlibat dan masyarakat sejagat. Dengan mempraktikkan etika terhadap alam sekitar, kita dapat merapatkan hubungan sesama masyarakat. Selain itu, kita dapat memupuk sikap toleransi untuk mencapai keharmonian kaum. Seterusnya, kita dapat membentuk kepribadian diri. Akhir sekali, kita juga dapat menjadi contoh rujukan kepada negara luar. Oleh hal demikian, alam ini haruslah dipelihara sama ada dari segi habitat dan ekologi dengan menitik beratkan kesan buruk membangunkan yang dirangka tanpa mengambil kira alam sekitar. Berdasarkan konsep-konsep yang telah dikaji, ianya meningkatkan kesedaran diri kita terhadap alam sekitar dan tingkah laku mesra alam. Ini kerana manusia mengandungi fenomena sosial yang merangkumi politik, ekonomi, budaya sesuatu masyarakat. Oleh itu, kita mestilah mempunyai sikap pendirian yang teguh dalam menghayati ilmu yang disampaikan mengenai menjaga alam sekitar. Sekian, terima kasih.